Hai, Assalamualaikum, salam motorsport. Okey, minggu ni kita bersama Broka dalam channel YouTube Wira Pekak. Throwback lah sebenarnya duduk atas kerusi standard Wira ni. Lama dah tak merasa ni. Sebab satria aku dulu pun pernah pakai seat ni. Sebab seat standard tu dah koyak, so beli seat Wira 1.5 standard lah. Beli RM50 je. Lepas tu tapi korang jangan tanya tau, sebab seat tu memang dah jual dah. Lepas beli Recaro Enjoy tu, terus jual seat tu dengan RM50 juga masa tu. Murah-murah je jual. So Wira ni sebenarnya bukan next project kita pun. Ni adalah sebenarnya creator, seorang follower Instagram Kejam Motorsport lah. So dia minta tolong, dia daripada Terengganu. Geng-geng Terengganu ni memang minat betul dengan Wira ni. Ramai yang pakai Wira padu. So ada seorang follower Kejam Motorsport ni, dia minta tolong lah. Adam nama dia. Dia minta tolong untuk kita belikan dekat area sini. Sebab PKP lah, dia tak boleh nak merentah negeri. So kita tolong lah. So apa yang dapat kereta ni, aku rasa jackpot ni kereta ni. Sebabnya sekarang ni memang susah nampak Wira yang dapat standard. Standard gaban, standard pekat, standard piang orang cakap. Kenapa aku bagi tahu pada pendapat aku lah kereta ni jackpot? Sebabnya dia memang standard. Dia memang standard kilang datang. Kalau korang boleh tengok lepas ni, kita sama-sama tengok. Dia memang standard kilang, seolah-olah kita beli Myvi baru dekat showroom. Lepas tu kita pergi tukar sport ring. Ibaratnya macam tu lah. Cuma beza dia dekat sini, bulan-bulan tak ada lah bosku. Bulan-bulan tak ada geran dekat tangan bosku. Okay, so sambil-sambil kita tengok keadaan kereta ni apa semua, sambil tu aku nak share lah tips dengan korang macam mana nak beli, apa ni orang cakap, tips nak beli kereta second hand. Benda ni function supaya kita tak tersalah beli, supayanya kita beli dengan harga yang tepat. Maksudnya kalau kita beli murah, maksudnya kita kena repair lah benda tu. Maksudnya kita akan habis banyak dekat repair. Kalau kita beli kereta tu mahal, kita dah tak payah repair, kita dah minor-minor je. Gitu. Jom, let's go. First impression kita pada kereta adalah body kereta tu sendiri lah. Kita akan tengok cat lawa ke tak, dari segi kemek, bumper, fitting, tune, tak apa semua. Okay, first kali kita akan tengok benda tu. Yang paling penting sekali adalah bumbung lah. Sebab kereta lama ni dia tak boleh nak, orang cakap tak boleh nak elak lah daripada segi bumbung karat. Kalau bumbung masih cantik, memang TikTok lah kereta tu. Lepas tu kita tengok lah dari segi fitting bumper apa semua, ada tergerak. Maksudnya dia duduk tempat yang betul ke tak. Kalau tak duduk tempat yang betul, mungkin ada dari segi orang cakap ciri-ciri ke sebuah kereta yang dah accident lah. Maksudnya kita tengok lebih kurang body, pintu apa semua, fender ada kemek ke atau tak kemek. So daripada segi situ kita dapat kurangkan harga lah. Kalau ada kemek apa semua, kita boleh minta lah dengan owner tu. Maksudnya boh, ajak kurang sikit boh, gitu. Lepas pada tu, kita akan masuk kepada parts yang lebih dalam sikit, orang cakap frame. Kita akan tengok frame radiator depan. Maksudnya dia bengkok ke apa ke, dia akan nampak sebenarnya. Kalau frame radiator tu kereta yang dah pernah accident tapi tak tukar frame. Macam kereta aku sendiri pun, dulu masa beli tak nampak, tapi sekarang dah nampak dah. Adalah sedikit tu, tapi nak buat macam mana, kita beli murah kereta tu. So lepas tu kita akan tengok frame bonnet belakang. Kita kena selak bahagian tayar spare tu. Tayar spare tu kita kena selak, kita tengok lah. Maksudnya ada kesan baiki balik atau ketuk balik ke apa semua. Dari segi situ kita kena check. Maksudnya dalam keadaan ori lagi ke, ataupun dah repair lah, maksud ataupun dah tarik. Dan untuk kereta ni, bahagian tapak lampu tu belakang tu dia ada gam sikit putih tu. Aku tak berapa pasti. Kalau korang tahu tu gam original ataupun gam yang dah buat, korang boleh komen dekat bawah. Dan kita juga kena tengok bawah kereta. Bawah kereta ni biasanya lantai kereta kita ni akan terhantuk pada bonggol-bonggol yang tinggi. So daripada situ dia akan kemek juga. Jadi dia tak ada apa pun sebenarnya sebab dia bawah kereta. Tapi kalau untuk belah tepi
tepi kiri dan kanan ni, dia akan ada isu bila kita nak pasang side skirt ataupun itulah side skirt lah. Dia akan ada isu bila kita nak pasang side skirt. Dan lepas kita check apa semua tu, bila kita nampak ada kesan accident tu, kita boleh decide lah. Maksudnya kita nak runding harga lagi ataupun kita dah tak nak deal lah. Sebab kebanyakan orang ni dia tak nak kereta accident. Benda tu memang tak boleh elak lah sebenarnya. Kereta lama kan, sejarah dah 2 dekad dah hidup ni. Takkan tak ada sejarah langgar tiang ke apa, langgar lembu ke, langgar anak kucing ke kan. So benda tu tak boleh elak lah sebenarnya. Tapi kebanyakan orangnya tak nak kereta accident lah. Next kita pergi ke parts yang agak penting jugalah. Sebab kenapa dia penting? Sebab kalau kita datang jauh-jauh, kita mesti nak engine tune kan. Kalau tak nak balik macam mana? Kalau datang dengan towing tu tak apalah juga kan. Alright, sebagaimana enjin ni kita dapat tengok, enjin ni dah dicuci semula lah. Maksudnya dah dibersihkan lah. Part-part yang hitam pun dah dipolish semula untuk menaikkan gairah owner nak beli kereta ni, owner baru nak beli kereta ni. Minyak-minyak hitam semua dia dah cuci lah. So kita tak akan nampak sangat lah. Kecuali kita akan running dulu kereta ni 2-3 hari, mungkin kita akan nampak balik lah minyak-minyak tu. Sebagaimana yang kita tengok, ni adalah enjin 1.5 injection MMC tahun 1998 yang memang menjadi kegilaan lah kepada peminat-peminat Proton Wira yang inginkan enjin standard. Sebab kalau video ni orang cakap lembab sikit lah. Kalau MMC ni cun, dia tak boleh lagi lah benda tu. Sebab MMC ni yang Mitsubishi punya. Video ni sebenarnya teknologi Jerman rasanya, teknologi yang nak menjimatkan minyak. So benda yang jimat minyak ni tak syok lah kalau nak bawa kan. Ada echo pula tiba. Selain kita boleh tengok enjin ni dah dibasuh, kita boleh tengok juga dia dah tukar alternator baru lah, antara parts yang baru lah. Dan bila kita tengok dengan mata hati, orang cakap kita tengok dengan mata hati, adalah nampak leaking sedikit di bahagian blok. So ni adalah kecacatan lah sebenarnya daripada segi enjin lah. Tapi sebenarnya benda ni adalah benda yang biasa. Sebab kereta pun dah habis 2 dekad dah. Jadi takkanlah kot getah-getah tu tak keras kan. Oil seal apa semua takkanlah tak keras. Jadi benda ni benda cakap benda biasa lah sebenarnya kalau kita main kereta lama ni. Melainkan kita beli Myvi baru lah kat kedai. Confirm tak payah nak repair apa-apa. Pakai je, cuma bayar bulan dan bulan-bulan masuk servis lah. Macam kereta lama ni kita kena jaga maintenance dia lah. Maksudnya kita belilah kereta macam mana pun confirm akan ada sikit juga nak kena repair. So daripada breaking kat sini kita boleh jalan harga dengan owner ni. Maksudnya minta kurang lagi lah sebagaimana yang kita kena repair kemudian lah. Boleh halu-halu dekat komen tanya, kenapa bocor kat sini, kenapa ada leaking kat sini, dan tanya berapa nak kena habis. So kita boleh deal lah dengan owner tu berapa yang kita nak minta kurang. Okey, kemudian untuk enjin jugalah, untuk kita pastikan enjin tu betul-betul okey lah, kita kena try start lah. Kita kena dengar sound, maksudnya dia okey ke tak. Kalau ada bunyi bar ke apa semua, bunyi bising, bunyi yang orang cakap pelik lah, tak sepatutnya bunyi tu, korang kena take note jugalah. Sebab benda enjin ni kadang-kadang tu 2-3 tempat pergi pun tak settle lagi masalah. Mungkin ada yang komen tak boleh buat. Tambah-tambah kalau kita beli enjin carburetor. Sebab kebanyakan komen sekarang ni kurang pandai sikit lah untuk repair enjin carburetor ni. Ada tu ada, aku tak nafikan, cuma tak banyak. Sebab dia teknologi lama, pomen-pomen lama. Kebanyakan pomen pun dah pencen. So susah lah benda tu. Dan satu lagi, nak pastikan semua tu korang kena bawa lah kereta ni, test drive. Orang cakap kena test drive. Dari segi situ korang akan tahu gearbox dia okey ke tak, enjin dia smooth ke tak, barang bawah dia macam mana, lower arm apa semua ada bunyi ke tak, absorber ada bunyi ke tak. Dari segi situ korang akan tahulah. So dari segi situ, kalau ada bunyi apa semua, gearbox kurang senang, gearbox tak semua apa semua, boleh minta kurang harga ataupun korang terus tak nak deal lagi. Sebab banyak problem, korang akan sakit kepala lepas ni. So
So last kali kita masuk kepada interior lah. Dalam interior ni sebenarnya minor sajalah. Mungkin kebanyakan barang interior ni kalau dia rosak pun kita still lagi boleh running kereta tu. Sebagai contoh, kalau radio tak bunyi, kita still lagi boleh naik. Sekarang ni handphone ada, boleh buka YouTube je, tak ada masalah. So untuk interior kita kena check lah dari segi radio. Maksudnya function ke tak, daripada speaker kiri kanan, power window jadi ke tak, function ke tak, aircon sejuk ke tak. Tu paling penting jugalah. Aircon nak bawa awet susah agak kalau tak ada aircon kan. So benda tu menjadi penting jugalah. Lepas tu meter apa semua, Alhamdulillah meter kereta ni dapat memang cung gila. Cover dia ni memang nampak macam tak ada cover. Dia punya clean dia, tahap clean dia. Kereta ni juga datang dengan manual book lagi. Nak cakap dia punya pekat tu memang pekat sangat. Cuma kereta ni dia ada kekurangan sikit dari segi power window lah. Power window dia rosak. Itu hari dah minta kurang lah sikit dengan owner. Sebabkan benda-benda macam ni lah, macam engine apa semua. So lepas tu tengoklah seat koyak ke tak, steering apa semua, minor lah. Untuk kereta ni kapet original Proton pun still lagi ada. Memang aku cakap jackpot lah dapat kereta ni. Lepas tu yang ni aku rasa dia baru tukar frame untuk dashboard ni. Sebabnya aku rasa dia walnut, dia bukan hitam. Benda ni tak jadi masalah lah. Selagi dia ada, dia tukar baru, okey lah. So bagi aku kereta ni berpatutan lah owner dapat kereta ni 7K. Sebab Wira sekarang ni memang market dia agak naik lah. Macam Satria GTI juga yang viral 48K apa semua. Memang semua tengah mencanak naik harga-harga sekarang ni. Macam Wira ni kan, market dia sekarang ni kalau yang injection dah 6 ke atas. Tengok pada kondisi kereta tu lah. Yang aku ada survey hari tu juga, yang carburetor pun ada orang jual 6 lebih. Maksudnya biasanya carburetor ni kalau yang standard lah, maksudnya dalam 5K ke bawah orang boleh jual lah. Itu untuk body sedan lah. Kalau body aerobag, minta maaf lah, harga dia drop sikit lah. Agak okey lah untuk sebuah Wira sedan injection 1.5 MMC. Kalau video mungkin lain sikit lah, tapi video tahun baru kan. So dalam beli kereta ni sebenarnya lah, bagi aku lah, dia bergantung kepada kita punya target untuk kereta kita tu. Macam bro ni beli kereta ni, mungkin dia target nak pakai lama lah engine MMC ni. Memang patutlah dia beli dengan harga 7K ni. Tapi kalau macam aku dulu, memang aku target aku nak buat kereta aku daripada A sampai Z, convert apa semua. So aku beli dulu, aku tak ada duit. Aku beli dalam 3,500 je masa tu, 3,400 lebih kurang. Kereta memang 1.3 carburetor lah, memang kereta barai lah. Enjin pun meletup-letup. Dia pakai exhaust tak ada tabung apa semua. Turun Bukit Karak tu dia letup-letup. Dalam terowong tu letup-letup masa nak balik Pahang tu. So lepas tu dry shaft apa semua out. Jadi memang kita okey lah, sebab kita memang ada target kita nak buat kereta tu kan. Ibarat kita beli harga body saja. Cuma barang-barang lain kita nak kena repair lah. Jadi pada Adam, selamat, gembira lah dengan kereta baru ni. Jangan nak bawa awet sangat lah bulan-bulan puasa ni. Raya nanti tak apa. Jadi itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah akan ada satu episod lagi sebelum raya untuk kita unboxing barang-barang projek Tebu. Jadi salam motorsport. Sampai jumpa lagi dalam channel Wira Pekat. Salam motorsport. Assalamualaikum. Jauh owner mari tengok kereta dah. Jauh mari dengan awak suku mari daripada Gana. Nah, Roblox. Wira punya pasal. Motorsport punya pasal. Belum ni pakai Satria dah. Bulan ni pakai Satria kau. Betul. Ni nak Wira sebab dia 4 pintu dah. Mudah sikit lah. Mudah sikit kalau nak pergi jalan mana-mana kan. Dengan sayang-sayang tu semua. Okey lah, selamat lah bersama tuan baru kita.
Ya deh.